Assalamualaikum sawadi. Guys, hari ni Kak Nan nak cerita dekat korang. Bukan nak cerita lah, nak share dekat korang lokasi-lokasi hospital yang dikatakan berhantu. Apa yang Kak Nan dapat kali ni adalah oh, sorry guys. Alhamdulillah. Aku busuk kot. Alamak, patutlah lupa nak pakai minyak wangi yang baru kita beli ni. Minyak wangi apa? Tada! Balik. Tada! Minyak wangi. Wow, dia pantul-pantul dia gitu. Minyak wangi Elzenzia. So, apa yang nak suka? Sebab Elzenzia ni, satu, dia memang gila-gila babeng wangi. Kedua, dia murah. Satu kotak ni, nampak ni, kotak eksklusif macam ni RM20 je guys. Disebabkan dia RM20 je guys, Kak Nan beli banyak. Ini baru separuh. Ada banyak lagi aku beli. Sebab aku rasa aku borong semua jenis bau kot. Sebab masa seller dia datang bawa tester tu, Kak Nan rasa macam semua wangi. Tak apalah bro, aku pilih semua, aku beli semua. Kalau tak ngam nanti aku bagilah member lagi satu. Tak rugi beli banyak. Sebab apa guys? Sebab dalam ni ada lucky draw. Nampak ni. Tada! Lucky draw ni, korang tag ni, kemungkinan kita berpeluang memenangi hadiah yang nampak tak hadiah-hadiah dia. Sajalah share dengan korang. Sebab apa? Sebab dia kata dia nak lah antara viewer Kak Nan ni yang beli dengan dia ni dapat rasa iPhone XR. Orang dah bagi peluang tu guys, apa lagi? Belilah dulu. Check out my description, link ada dekat bawah, okay? Alamak, cerita apa tadi? Guys, kali ni Kak Nan nak share dekat korang hospital berhantu. Lupa nak bagi tahu tadi sebelum bersin tadi, Kak Nan nak bagi tahu. Hospital kali ni bukanlah hospital dekat Malaysia je. Hospital kali ni dekat luar-luar Malaysia sekali Kak Nan campur, okay? So, hospital yang pertama, hospital yang berada di Singapura, negara jiran kita guys. Hospital ni bernama Hospital Lama Changi Singapura. Dikatakan orang-orang Singapura memang kalau dengar je nama ni, diorang tahu hospital tu hospital berhantu. Sejarahnya apa guys? Dikatakan dulu hospital ni adalah markas tempat orang Jepun yang telah mengambil alih lepas British kalah dengan orang. Lepas tu bila Jepun kalah pula, tempat tu dijadikan hospital. Biasalah bila tempat ramai orang mati, mulalah banyak cerita mistik, cerita seram, cerita ngeri. Macam tu kan. Sebab apa guys? Sebab tempat orang mati, ramailah jin duduk bertenggek dekat situ. And then guys, menurut orang-orang dekat situ, dikatakan hospital tu selalu selalu muncul hantu tanpa kepala. Dan guys, disebabkan terlalu banyak sangat gangguan mistik tu, hospital itu dipindahkan pada tahun 1994. Lepas tu apa jadi kat hospital tu guys? Hospital tu telah jadi hospital yang terbiar. Bangunan yang terbiar. Dan sekarang ni tempat tu dijadikan lokasi paranormal. Hospital yang kedua. Hospital ni berada di Hong Kong. Dekat juga tu dengan Malaysia. Hospital ni bernama Siu Puying apa tadi? Minta maaf guys, tak hafal. Sai Ying Pun Psychiatric Hospital. Dia sebut psychiatric ni maksudnya hospital pesakit mental. Macam awak. Macam awak yang komen tak apa-apa tu. Sorry. Hospital ni guys dibina pada tahun 1892. Dah lama tu. Masa Perang Kedunia guys, Jepun mengambil alih bangunan hospital tu. Dia jadikan tempat tu tempat penyiksaan tawanan dorang. And then lepas tahun 1961, hospital tu dijadikan hospital pesakit jiwa. Dan guys, diorang tutup pada 1971. Guys, bila dikira-kira balik 1971 tolak 1961, baru 10 tahun hospital tu beroperasi. Lepas tu ditutup. Sebab apa? Sebab ramai sangat yang mengaku ataupun mengatakan bahawa mereka nampak hantu
tanpa kepala di lorong-lorong hospital tersebut. I mean like every kawasan ada hantu yang tak ada kepala. Jadi mereka tidak tahan. Mereka kata, oh, cannot go this hospital, we close it. Gitu. And ada jugalah orang mengatakan diorang nampak roh-roh orang yang dah mati berkeliaran dekat situ. Bukan itu saja guys, ada juga orang mengatakan pesakit lah, pesakit yang duduk dekat ward diorang tu, malam-malam diorang tak boleh tidur guys. Diorang asyik dengar orang menjerit terbakar lah, and then diorang ada dengar orang melolong minta tolong apa semua bagai. And diorang percaya ada roh-roh yang tidak aman di hospital tu. So no wonder lah kalau diorang tutup pun kan. Hospital yang ketiga, dekat-dekat juga ni dengan kita. Kejap, Korea dekat ke dengan kita? Korea jauh tapi dekat di hati. Okay, so hospital yang kat Korea ni bernama Hospital Sakit Jiwa Gonjiam. Hospital sakit jiwa lagi guys. Hospital ni guys, dia unik sikit sebab diorang kata dekat situ banyak barang-barang antik and ada kesan-kesan runtuhan. Apa yang menyebabkan hospital tu seram? Sebab diorang ni banyak dengar rumours yang ada benda-benda ngeri berlaku dekat situ. Kak Nan pun tak pasti apa benda lah ngeri sangat. Tapi yang pasti guys, pesakit-pesakit dekat hospital tu banyak yang mati dengan cara luar biasa. Habis tu, mati bukan sebab sakit sendiri, tapi mati sebab benda, I mean like, I don't know, datang contohlah kan, sakit dia demam panas je, tapi boleh mati dengan cara yang lain, yang ngeri. Seolah-olah macam tak logik kau mati macam tu. So akhirnya hospital tu ditutup. Yelah, orang datang hospital nak sihat ni, datang tiba-tiba mati pula. Macam tu kan. So guys, bila hospital ni ditutup, hospital ni jadi hospital terbiar, and barang-barang kat situ pun dibiarkan aja. Maksudnya tidak diambil ataupun tidak dijual. Aku dapat bayangkan hospital tu macam hospital yang lengkap tapi enggak ada orangnya. Gitu. Ya kot. Jom kita tengok gambar ni sikit. Guys, hospital yang keempat ni, barulah kita masuk hospital dekat Malaysia. Hospital mana? Hospital Putrajaya. Apa kes hospital Putrajaya ni? Guys, hospital Putrajaya ni famous dengan kisah hantu perempuan yang bernama Sasha. Kejap, meremang aku sebut nama dia. Okay, I don't know. Aku tak tahu apa kisah Sasha ni. Tapi yang pasti, hospital ni pernah memanggil 40 orang perawat Darul Shifa untuk memagar tempat tersebut. So, apa gangguan yang Sasha ni buat? Sasha ni dikatakan selalu muncul sebagai wanita lah yang berambut panjang, dan dia sentiasa ada dekat koridor bahagian bangunan Institut Kanser Negara. And Sasha ni guys, dia pakai baju putih and kuning, and dia suka berjalan dekat situ pada waktu malam. Tapi guys, sejauh mana kebenaran tu, not sure. Sebab Kak Nan pun ambil info-info daripada Google, and kita pun tak tahu Sasha tu mati sebab apa. Guys, bila cerita pasal Hospital Putrajaya ni guys, Kak Nan ada satu cerita di mana ini kisah Kak Nan sendiri yang pergi satu bangunan ni. Okay, dia bukan hospital tapi dia tempat belajar. Tempat belajar ni dekat sangat, I tak boleh nak sebut nama tempat tu, tapi dia ada dekat Gombak. Kak Nan sendiri yang pergi sebab teman saudara Kak Nan, dia ikut kawan dia adalah perawat Darul Shifa. And then Kak Nan sendiri tengok ada upacara apa, bacaan Yasin besar-besaran apa bagai lah. Guys, Kak Nan kan buat konten seram. Kak Nan pun apa lagi, Kak Nan colek seorang pengawal peribadi pula. Kak Nan colek seorang security guard dekat situ. Kak Nan ajak dia pergi makan dekat bawah. Lepas tu Kak Nan tanya, apa cerita tempat ni sebenarnya? Kenapa sampai ramai-ramai datang I mean like buat rawatan besar-besaran lah dekat situ. Kenapa? Jadi kisah dia macam ni. Dekat institut tu guys, dengar macam-macam rumah aku ni kan.
Okay, whatever. Dekat institut tu guys, ada seorang, ada jin yang menjelma seorang wanita. Di mana wanita ini 10 tahun lepas, cerita tahun lepas tau, maksudnya dah 11 tahun lepas, telah membunuh diri kerana hamil. Dikatakan dia ialah sukarela lah dengan pakwa dia, and then pakwa dia tak nak bekerjasama, tak nak bertanggungjawab, and then dia pun malu apa semua bagai, decide and bunuh diri. So guys, dekat bangunan tu, orang selalu nampak perempuan ni bersama anaknya. Kalau untuk pengetahuan Kak Nan, dia seolah-olah macam Pontianak lah kan. Sebab dia hantu yang bersama anak mungkin. Bukan tu saja guys, cleaner dekat sana, guard dekat sana kadang-kadang nampak ataupun dengar bunyi tapak kaki budak-budak, and then kadang-kadang dengar macam budak-budak gagal, gelak hehehe macam tu. Anak siapa pula kan malam-malam main kan. And then security guard tu tambah lagi, dia kata ada orang yang nampak bayangan 2 orang couple lelaki dan perempuan duduk bertenggek macam dating dekat atas payung. Bukan payung, apa tu? Bukan payung, dia macam apa? Dia kemah besar, and kemah tu macam keras lah. Atas tu nampak macam payung. And 2 ekor lovebirds tu, 2 ekor lovebird couples tu bertenggek atas tu. Bukan manusia, sebab atas tu memang susah nak panjat. So that's why lah dorang ni macam dah tak tahan, dorang pun panggil lah perawat. Kau tak silap Kak Nan, ramai juga weh masa tu. So samalah macam Hospital Putrajaya ni, Kak Nan percaya kalau betul lah Syasha tu sangat-sangat mengganggu, no wonder kalau pihak dorang juga panggil perawat-perawat ni untuk memagar kawasan tersebut. Okay guys, masuk balik kisah seram hospital. Apa pasal gelap tiba-tiba? Tacut gue. Okay, sebentar bagi gue bernafas. Kisah ni guys, kisah kawan Kak Nan yang cerita, tapi Kak Nan tak tahu yang kena tu saudara dia ke, sepupu dia ke, sepapat dia ke, I don't know. Okay, and kalau tak silap dia kata kisah dia ni dimasukkan ke dalam fiction Syasha. So kalau korang pergi kat fiction Syasha, korang rasa macam cerita tu sama? Yes, Kak Nan claim dulu memang dia bagi tahu cerita tu disebarkan ke fiction Syasha. Cerita ni macam ni guys. Cerita dia macam ni guys. Kak Nan tak ingat nama, tapi Kak Nan namakan je perempuan tu Nadia. Nadia ni dia disahkan terkena positif COVID. And dia terkena tu disebabkan housemate dia. So dia dengan housemate dia check in lah hospital tu. Okay, I don't know hospital mana. Aku tak tahu dia orang mention ke tidak. Kak Nan pun tak ingat. Tapi tak apalah. Apa yang penting cerita dia macam ni. Si Nadia tu dia nak pergi kencing. So dia pergilah seorang diri. Masa dia pergi ke toilet tu, dia terserempak dengan housemate dia keluar daripada kubikel bilik air. Bilik mandi. Bilik shower. And then dia macam faham lah. Okay, kawan dia bukan mandi, tapi kawan dia buang air kecil. Hospital ni, tempat buang air kecil diorang tu, tandas tu, belakang sikit tau. Jadi yang mana penakut tu, diorang akan buang air kecil kat tempat shower. So dia pun faham lah, mungkin kawan dia takut. That's why kawan dia keluar daripada shower tu kan. And then, dia pun pergilah bilik air, lepaskan hajat apa semua. Esoknya guys, dia sajalah tegur kawan dia. Dia cakap, semalam kau kencing dekat shower And kawan dia kata, semalam dia tak bangun pun. And kawan dia cakap, semalam mana ada dia pergi ke toilet. Jadi guys, siapa yang dia terserempak pada malam tu? So, mulai daripada saat itu, dia pun dah rasa macam lain macam lah. Bila hari kedua, I don't know lah hari kedua ke hari ketiga ke keempat ke, dia nak pergi kencing and dia tak nak sejarah berulang 2-3 kali. So dia ajaklah nurse dekat situ teman. So malam tu dia pergi tandas memang dengan seorang nurse, pergi teman dia. And then dia ada cakap lah macam dia tak nak pergi kubikel ujung tu, jauh, takut. And nurse tu kata, kalau takut, pergilah dekat paip tepi tu. And nurse tu sendiri pun macam, tempat paip tu memang terbuka sikit tau, tapi nurse tu bagi ruang kat dia. Nurse tu macam tak pandang lah tempat dia nak kencing tu. And dia pun buang air kecil dekat situ. Selesai apa semua, dia keluar bilik air. Bila dia keluar bilik air, dia terserempak dengan 3 orang nurse. And then nurse tu cakap, berani pergi toilet seorang-seorang? Pisang guys. Dia cakap, tak, saya pergi dengan nurse orang tu. Guys, nurse 3 orang tu terkejut. And nurse tu cakap,
kita orang bertiga je yang bekerja malam ni. Kalau kita orang bertiga dekat sini, siapa yang teman awak pergi bilik air tu? My God, kalau aku macam takut. Tapi macam alhamdulillah lah, at least aku dah buang air kecil. Okay, settle kisah seram Nadia. And then guys, bila diorang dah habis diorang punya quarantine day tu, dia ceritalah dekat housemate dia apa yang dia lalui dekat hospital tu. Then guys, you know what? Housemate dia pun mengalami benda yang sama. Di mana? Pada satu hari tu, ada orang datang dekat dia, datang nak minta pinjam telekung. Kebetulan lah masa tu kawannya ni tidak bawa telekung, tak adalah telekung tu. So dia pun tak bagilah. And dia pelik. Bukankah diorang ni telah dipesan barang-barang peribadi apa semua tidak boleh kongsi? Kan diorang kan COVID, mana boleh kongsi-kongsi macam tu. Tapi kenapa perempuan tu berani nak pinjam telekung? Tu satu. Yang kedua, lepas daripada hari tu, dia dah tak nampak dah pesakit yang minta telekung tu. Itu adalah kali pertama dan kali terakhir dia datang minta pinjam telekung. So, siapakah perempuan itu? So guys, itu saja kisah hospital berhantu malam ni. Thank you so much yang dah watching me sampai habis. Jangan lupa subscribe and follow Kak Nan dekat Instagram and TikTok. Bye-bye. Kopkun kah? Kejap. Guys, kalau korang ni jenis takut nak dengar cerita hantu, tapi korang rajin nak membaca kisah-kisah original daripada orang-orang yang boleh nampak hantu, korang boleh pergi dekat Instagram Kak Nan, sebab Kak Nan ada jual e-book Si Mata 6.